Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni saya akan terangkan tentang graf garis komponen. Okey, graf garis komponen di mana tajuk bagi soalan ini adalah nilai keseluruhan import bahan makanan mengikut jenis bahan makanan bagi tempoh tahun 2015 hingga tahun 2018. Okey, jadi kata kunci dia adalah nilai keseluruhan. Maka kita akan membina satu graf yang dinamakan graf garis komponen. Okey, di dalam graf garis komponen kita perlu menyediakan jadual. Okey, di dalam jadual tersebut mestilah mempunyai maklumat-maklumat seperti di dalam contoh yang saya bawakan ini. Okey, di mana perlu ada tahun, bahan makanan, jumlah dan data. Okey, dan perkara yang kedua adalah di dalam jadual kita perlu letakkan nilai tokokan NT. Okey, nilai tokokan. Baik, jadi bagaimanakah kita nak mencari nilai tokokan NT ni? Maka apabila kita dah dapat data di dalam petikan dan kita pindahkan ke dalam jadual, contohnya pada tahun 2015 jenis bahan makanan beras. Okey, nilai keseluruhan import adalah 189,487 juta ringgit. Okey, bagi tahun 2015 ini nilai keseluruhan import beras. Ini dapat daripada petikan. Okey, kemudian nilai daging lembu daripada petikan, sayur-sayuran, buah-buahan daripada petikan, dan produk berteraskan tepung juga daripada petikan. Maka kita akan dapat jumlah keseluruhan. Okey, ini di dalam petikan. Jadi nilai tokokan kita perlu sediakan satu lagi ruang kosong, ruang kosong, untuk kita isi nilai tokokan. Okey, jadi kaedah dia adalah 189,487 juta ringgit. Okey, pindahkan ke sini. Untuk dapatkan nilai yang kedua, kita tambahkan nilai pertama dengan nilai yang kedua. Maka kita akan dapat nilai tokokan yang kedua. Untuk dapatkan nilai tokokan yang ketiga, kita tambahkan jumlah ini 294,564 juta ringgit dengan nilai sayur-sayuran. Okey, kemudian kita akan dapat jumlah ni. Okey, jumlah ini pula kita tambahkan dengan jumlah seterusnya. Kita akan dapat nilai 496,843 juta ringgit. Kemudian nilai ini kita tambahkan dengan nilai produk berteraskan tepung. Maka kita akan dapat 588,729 juta ringgit. Bersamaan dengan nilai ataupun jumlah keseluruhan import bahan makanan bagi tahun tersebut 2015. Okey, jadi nilai di sini mesti sama dengan nilai keseluruhan. Okey, jadi ini cara kita nak dapatkan nilai tokokan. Okey, A, B tambah dapat C. C, D tambah dapat E. E, F tambah dapat ini. Okey, G. G tambah H dapat I. Dan I mesti sama dengan nilai keseluruhan, jumlah keseluruhan. Seterusnya, apakah tujuan kita mencari nilai tokokan? Tujuan kita mencari nilai tokokan adalah untuk kita membina graf garis komponen. Jadi kita gunakan nilai tokokan ini untuk plot graf.
Jadi apa yang perlu kamu buat adalah, pertama sekali kamu kena buat rangka graf dulu. Berdasarkan maklumat di dalam ini, data-data yang ada di dalam jadual, kita bina rangka graf. Kita bina rangka graf. Baik. Jadi dalam jadual ni kita dah tengok ada nilai-nilai ataupun angka-angka yang tersedia. Dan kita cari nilai paling tinggi. Angka paling tinggi. Maka angka paling tinggi di dalam jadual ni adalah angka 674,637 juta. Jadi kita bahagikan macam biasa berapa senggatan ataupun berapakah bilangan kotak di dalam graf tersebut untuk kita dapatkan pembahagian bagi setiap 2 cm. Okey, baik kelas. Jadi bila kita bahagikan nilai terbesar di dalam jadual tadi dengan 6 pembahagian kotak graf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita dapat 2 cm bersamaan dengan 120,000 juta ringgit. Ini kita dah letakkan dia punya unit. Sifar-sifar mewakili ada 3 sifar lagi di belakang angka 720 ni. Bermakna 720 ni bukannya 720 juta ringgit, tetapi 720,000 juta ringgit. Ini kita wakilkan di dalam kurungan ni, di dalam unit. Jadi kita dapat ini. Baik. Terusnya apabila kita nak plotkan graf, maka kita ambil balik data tadi. Kita tengok balik pada jadual tadi. Berpandukan pada nilai tokokan, maka kita dapatkan ukuran unit dalam sentimeter. Ukuran unit dalam sentimeter bagi setiap nilai tokokan ini. Maka kita carilah. Kita cari. Kemudian pastikan kamu kenal pasti dulu berapakah nilai skala bagi 1 cm. Jadi sini 120,000 juta ringgit mewakili 2 cm. Maka 1 cm adalah 60,000 juta ringgit. Jadi bagi 2 lah. Jadi sini 60, data dia di sini adalah 60,000 juta ringgit. Baik. Jadi ambil kalkulator kamu. Jadi ambil nilai tokokan ini. 189,487 juta ringgit bahagikan dengan 60,000 juta ringgit. Kita akan dapat 3.158. Jadi kita bundarkan, dia akan jadi 3.2 cm lah. Sini data dia 3.2 cm. Kemudian ambil data nilai tokokan yang kedua pula. 294,564 bahagikan dengan 60,000. Maka kita akan dapat 4.9. 4.9 cm. Seterusnya 395,683 bahagi dengan 60,000. Kita akan dapat 6.59. Jadi kita bundarkan, kita akan dapat 7 cm. 7 cm. Dan seterusnya. Baik, jadi bila dah dapat semua nilai-nilai tadi, nilai ukuran dalam sentimeter tadi, maka kita gunakan ukuran ini untuk kita plotkan ke dalam graf. Jadi bagaimana kita nak menggunakan ukuran ini, kita nak pindahkan ke dalam graf. Baik,
Jadi kita akan tengok cara-caranya bagaimana. Baik, jadi menggunakan pembaris, maka kita akan ukur skala tadi ukur data tadi mengikut skala sentimeter. Okey, yang pertama data dia 3.2 cm. Jadi kamu ukur di dalam graf kamu, tahun 2015. Okey, 2015. Okey, jadi kita ukur 3.2. Okey, ukur 3.2. Okey. Jadi di sini ni datanya. Okey. Jadi kita tandakan di situ. Okey, 3.2. Seterusnya daging lembu 4.9. Okey, 4.9. Okey. Jadi tak perlu letak lagi di atas titik pertama ni. Okey, 4.9 terus ukur daripada bawah. Okey, terus ukur daripada bawah. Okey, jadi kita ukur 4.9 daripada garis X axis. Okey, part CX. Okey, garis kosong ni kita ukur di sini 4.9. Okey, jadi sebab kita ni guna nilai tokokan. Okey, kita guna nilai tokokan, kita mula daripada bawah terus. Okey, jadi kita akan dapat di sini kedudukannya. Okey, 4.9. Okey, ini data untuk daging lembu. Kemudian sayur-sayuran. Okey, ukurannya adalah 7 cm. Okey, jadi kita ukur 7 cm. Di sini pasti X. Okey, terus kepada 7 cm. Okey, ke di sini kedudukannya. Okey, 7 cm. Okey, kemudian data untuk buah-buahan 8.3. Okey, sini kita dapat di sini kita dapat. Okey, kita dapat data untuk 3.2 cm beras, daging lembu 4.9, sayur-sayuran 7 cm, buah-buahan 8.3 dan produk berteraskan tepung 9.8 cm. Okey, jadi kita ambil ukuran terus daripada bawah. Okey, daripada kosong. Jadi menggunakan nilai tokokan. Okey, nilai tokokan ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada data yang kedua, iaitu data pada tahun 2016. Okey, pastikan kamu punya pembahagian ni sekata. Pada sini saya gunakan 4.5 cm. Okey, jarak dia daripada tahun 2015 ke tahun 2016, jaraknya adalah 2.5 cm. Okey, maka untuk tahun 2017 pun jarak dia mesti sama. Okey, jarak dia mesti sama, seragam. Okey, saya masih gunakan jarak yang sama, 2.5 cm, 2.5 cm. Okey, jarak mesti seragam. Okey, seterusnya kita nak plotkan pula untuk tahun 2016. Okey, tahun 2016. Okey, sama juga. Okey, kamu akan gunakan nilai tokokan yang kamu cari tadi. Okey, untuk tahun 2016. Okey, bahagikan nilai tokokan dengan 60,000, bahagikan dengan 60,000, bahagikan dengan 60,000, bahagikan dengan 60,000. Jadi kamu akan dapat nilainya di dalam sentimeter. Kemudian kita pindahkan data tersebut ke dalam graf kita. Jadi data yang seterusnya untuk tahun 2016, data yang pertama adalah 3.3 cm. Okey, 3.3 cm, maka kita buat betul-betul di atas garisan 2016. Okey, 3.3. Jadi data tadi dengan yang mula tadi tu dia tak jauh beza lah. Okey, dia tak jauh beza. Sini dia punya kedudukan. Okey, sini tadi yang 2015 3.2. Okey, sini beza dia 0.1 cm, 3.3 cm. Okey, seterusnya 5.1 cm. Okey, mula daripada bawah. Okey, 5.1 sebab kita guna data nilai tokokan ni. Okey, jadi kita tak perlu mula daripada titik ni lah. Okey, jadi kita mula daripada bawah. Okey, 5.1. Jadi kamu ukur 5.1.
Okay, 5.1 kod ini di sini kedudukannya. Okey, jadi kita bila dah plot, okey, ni saya ambil contoh untuk tahun 2015 dan tahun 2016. Okey, jadi kita dah ada data dia, okey, titik-titiknya. Okey, kemudian apa yang seterusnya kita perlu buat adalah kita sambungkan titik yang seragam lah. Okey, jadi titik yang pertama dengan titik yang pertama, titik kedua dengan titik kedua, ketiga dengan ketiga, keempat, kelima. Okey, jadi kita sambungkan. Okey, pertama. Okay, ini untuk daging lembu. Okey, ini untuk sayur-sayuran. Ini untuk buah-buahan. Dan ini untuk tepung. Okey. Jadi ini untuk data 2015 dan 2016. Okey, seterusnya kamu sambung. Okey, untuk tahun 2017 dan 2018 menggunakan nilai tokokan. Okey, jadi graf kamu nanti akan bertindan lah, akan berlapis kan. Kemudian kamu akan kena bezakanlah setiap item ni menggunakan pensel color. Okey, menggunakan pensel color. Baik. Jadi setelah lengkap, okay, graf kamu setelah lengkap, okay, dia akan jadi macam ni lah. Okay, berlapis lah. Okay, jadi ini data untuk beras. Okay, warna hijau untuk daging lembu. Okay, warna coklat untuk sayur-sayuran. Warna biru untuk buah-buahan dan tepung berwarna merah. Okay, dan pastikan pada tahun 2018 kamu buat satu garisan menegak, okay, ke atas. Okay, sehingga titik yang terakhir. Baik, jadi itu cara kita nak menggunakan nilai tokokan untuk membina graf garis komponen. Okay, jadi saya harap kamu faham dengan penerangan saya. Okay, jadi ingat, untuk graf garis komponen, nilai tokokan mesti dinyatakan di dalam jadual. Okay, mesti dinyatakan di dalam jadual. Okay. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.